Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Pertama-tamanya dan buat salam malamnya, sama-sama kita merafakkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat menyambung perbahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang penjelasan sifat 50 yang telah pun kita mulai sebelum ini. Mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini dapatlah kita memantapkan akidah kita, kerana memiliki akidah yang benar adalah suatu yang sangat berharga, yang akan menyelamatkan orang yang memilikinya daripada kekal ke dalam api neraka. Inilah yang sangat-sangat penting dalam pemahaman agama kita, dalam kita itu menjadikan akidah kita itu benar-benar bersih dan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pengajian ini juga untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sifat-sifatnya. Pada pagi ini kita akan bahaskan tentang lahirnya nama Ahlussunnah wal Jamaah. Seringkali kita mendengar orang menyebut tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana untuk kita mengetahui bahawa lahirnya Ahlussunnah wal Jamaah ini? Kenapa perlu kita beriktikad dengan iktikad akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Kerana baginda Nabi SAW menyebutkan bahawa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang akan masuk syurga, dan 72 golongan lagi akan masuk neraka. Maka sahabat bertanya, golongan mana yang selamat? Maka Rasulullah mengatakan, Al-Jamaah. Dan ulama memberi penafsiran di dalam hadis baginda Nabi SAW ini, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dengan itu dah di dalam kitab Ittifaq As-Sadah Al-Muttaqin, Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi menyatakan, iza utlika Ahlussunnati wal Jamaati wal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jika diitlakkan, digunakan lafaz As-Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan dengan mereka ialah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan kedua-dua mereka inilah yang telah menjadi pengasas, menyusun pengajian sifat 20 agar kita itu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai sebuah nama. Bila nama Ahlussunnah wal Jamaah ini lahir? Apakah di zaman Rasulullah, di zaman sahabat? Apakah telah disebut Ahlussunnah wal Jamaah? Baik. Berdasarkan daripada riwayat-riwayat yang ada, setelah terjadinya fitnah konflik
konflik yang terjadi dalam umat Islam sendiri, iaitu internal umat Islam ketika itu. Pada masa itu, di zaman Khalifah Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala, berlaku konflik di kalangan umat Islam. Kemudian aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni dan asli muncul satu persatu. Seperti aliran Khawarij, Murjiyah, Sab'iyah, yakni Syiah, dan Qadariyah. Maka pada period generasi sahabat baginda Nabi SAW, istilah Ahlussunnah wal Jamaah mula diperbincangkan dan mula dipopularkan sebagai bagi nama kaum muslimin yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang murni dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru yang keluar daripada mainstream. Maksudnya, banyak ajaran-ajaran Islam yang menyimpang ketika itu. Maka dengan itulah yang Rasulullah sebutkan 72 golongan. 72 golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Hanya satu golongan saja yang selamat, yang akan berada di dalam syurga, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun mereka ini mengklaim diri mereka sebagai orang Islam, sebagai orang yang membawa ajaran untuk mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah, menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Apatah lagi di akhir zaman ini, begitu banyak fahaman-fahaman yang timbul, sehingga kan umat Islam terpengaruh juga dengan ajaran-ajaran sesat yang berlaku pada hari ini. Yang baru-baru ini, tuan-tuan dan puan, dikecohkan, diviralkan dengan pembawakan Ibu Yati yang disiasat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, JAKIM, dan sebagainya, yang dikategorikan juga dengan ajaran sesat. Banyak yang timbul pada hari ini. Banyak yang timbul pada hari ini. Maka dengan 72 golongan itu dibahagikan Syiah 22 golongan. Khawarij ada 20 golongan. Mu'tazilah 20 golongan. Murjiyah ada 5 golongan. Najariyah ada 3 aliran. Jabariyah 1 aliran, dan Musyabihah yang menjisimkan zat Allah, tajsim dan tashbih, ada 1 aliran yang mengatakan Allah itu sama seperti makhluk. Ini, maka inilah 72 golongan yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW akan kekal di dalam api neraka. Baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan beberapa riwayat yang menyebutkan istilah Ahlussunnah wal Jamaah diriwayatkan daripada sahabat baginda Nabi SAW, sigar sahabah, iaitu generasi tua, generasi yang terdahulu, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dengan itulah Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala fi qawlihi ta'ala. Ibnu Abbas berkata ketika mentafsirkan firman Allah, kerana Ibnu Abbas ini diajar ataupun didoakan oleh Rasulullah SAW dengan ilmu tafsir, ilmu takwil. Maka Ibnu Abbas mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tabaddadu wujuh wa taswaddu wujuh, di dalam suratul Ali Imran, ayat yang ke-106. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada muka yang hitam muram. Di hari kiamat nanti ada muka yang putih berseri dan muka yang
hitam muram. Maka Ibnu Abbas mengatakan fa'ammal ladzi nabyaddu fa'ammal ladzi nabyaddat wujuhuhum fa'ahlus sunnati wal jamaah wa ulul ilm. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan orang-orang yang berilmu wa ulul ilm. Wa ammal ladzi naswaddat wujuhuhum fa ahlul bid'ah wad dhalalah. Sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam muram adalah pengikut bid'ah dan kesesatan, iaitu yang terkeluar daripada lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah. Pada masa generasi tabi'in dan ulama salaf sesudahnya, istilah Ahlussunnah wal Jamaah semakin popular dan diperbincangkan oleh ulama-ulama terkemuka. Seumpama beberapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz membincangkan perkara itu. Al-Imam Hasan bin Yasar al-Basri, Al-Imam Muhammad bin Sirin, Al-Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri, Al-Imam Malik bin Anas, iaitu yang mengasaskan mazhab Maliki dan lain-lain. Dari sini dapat disimpulkan bahawa nama Ahlussunnah wal Jamaah muncul pada akhir masa generasi sahabat. Ketika itulah muncul nama Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah lahir bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Telah bertapak lama lah sebelum adanya nama ini. Begitu juga dengan pengajian sifat 20 ini yang muncul. Orang kata di zaman Rasulullah tak ada pun sifat 20 ini. Ada, cuma tidak dinamakan sifat 20. Mentauhidkan Allah itu ada. Itu kena faham. Cuma tidak dinamakan. Begitu juga dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh ada tak di zaman Rasulullah disusun rukun semayang yang 13 tu? Tak ada pun. Tetapi selepas itu disusun oleh para ulama untuk memberi faham kepada umat Islam dengan lebih mendalam lagi tentang ilmu-ilmu ini. Maka ilmu akidah ini disusun oleh para ulama agar umat Islam lebih lagi mudah, mempermudahkan cara untuk umat Islam mempelajari ilmu dalam mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas para ulama. Tugas para ulama yang mereka itu mewarisi ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tugas mereka adalah untuk memberi faham kepada umat Islam tentang sesuatu ilmu melalui beberapa kaedah-kaedah. Dengan itu mudah bagi umat Islam ini untuk mempelajari ilmu. Kerana kalau tidak disusun sebegitu, mana mungkin umat Islam ini boleh mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak dibuatkan satu kaedah yang boleh menyebabkan umat Islam mempelajari ilmu dan sebagainya. Ini pentingnya. Jangan kita kata di zaman Rasulullah tak ada. Ini selalunya perkataan-perkataan yang begitu salah dalam memahami sesuatu ilmu itu. Bukannya tak ada, cumanya ilmu itu tidak disusun sedemikian rupa. Baik. Al-Firqah An-Najiyah, salah satu firqah yang disebut Al-Firqah An-Najiyah, maksudnya adalah golongan yang selamat. Dalam sekian begitu banyak hadis telah dijelaskan bahawa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 aliran, di mana 72 aliran akan masuk ke neraka dan satu aliran yang akan masuk ke dalam syurga, iaitu golongan aliran yang Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Sebagaimana hadis
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarraqat yahudu ala ihda wa sam'ini awis nataini wa sam'ini firqatan wa nasara misla zalika wa taftariqu ummati ala salasin wa sam'ina firqah. Orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang Nasrani juga demikian. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Maka Abu Isa At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih, hadis yang kuat. Begitu juga an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala, daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu taala, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala ala inna man qablakum min ahli kitab biftaraku ala sinnaiti wa sam'in millah wa inna hadhil millata sataftariqu ala salasin wa sam'in sintani wa sam'una finnar wa wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Sesungguhnya orang sebelum kamu dari pengikut ahli kitab terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka dan satu golongan yang akan masuk syurga, iaitu golongan al-jamaah. Satu lagi hadis an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israil laftaraqu ala ihda wa sam'in millah wa taftariqu ummati ala salasin wa sam'in millatan kullaha fin nari illa millatan wahidah. Faqila lahu mal wahidah? Qala ma ana alaihi yauma wa ashabi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Bani Israel bercerai-berai menjadi 71 golongan, dan umatku akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke neraka kecuali satu golongan. Nabi SAW pun ditanya, siapakah satu golongan tersebut? Maka Rasulullah pun menjawab, golongan yang mengikut ajaran yang dipegang teguh olehku dan para sahabat, iaitu jalan yang telah pun dibawa oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat. Inilah jalan ahli sunnah wal jamaah, yang kita akan mengikut jalan yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang perlu kita mengambil berat tentang akidah ahli sunnah wal jamaah ini. Baik. Hadis tentang perpecahan umat yang telah kita bacakan diriwayatkan dari banyak jalur para sahabat, dan beberapa ulama menilai hadis tersebut termasuk hadis mutawatir. Maksudnya yang dipastikan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis mutawatir, hadis yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita mengambil pengajaran bahawa semuanya hadis mutawatir itu adalah hadis yang sangat kuat, hadis yang datang daripada Rasulullah. Hadis-hadis yang disebutkan tadi itu dan beberapa hadis
yang tidak kita bacakan kerana begitu banyak dapat menghantarkan kita kepada beberapa kesimpulan. Pertama, bahawa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kedua, menjadi 73 golongan. Maka hanya satu golongan yang akan selamat dan masuk syurga, sementara golongan yang lain tidak akan selamat dan akan masuk neraka. Dan ketiga, hadis yang telah disebutkan tadi itu menjelaskan bahawa satu golongan yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah tersebut, adalah golongan Al-Jama'ah, As-Sawad Al-Azam dan Ma'ana alaihi wa ashabihi. Apabila kita faham tentang As-Sawad Al-Azam, ini bertetapan dengan sabdaan Rasulullah, la tajmi'u ummatil ala dhalal, bahawa umat aku itu tidak akan berpecah belah dalam kesesatan, tidak terjerumus dalam kesesatan. Jadi macam mana? Dengan mengikut golongan yang terbesar, As-Sawad Al-Azam, alaikum bisawadil azam. Maka hendaklah kamu mengikut golongan majoriti ulama Islam dan umat Islam. Golongan majoriti inilah yang paling selamat sekali. Baik, tuan-tuan. Baik. Sebab pengajian akidah ini sepatutnya begitu penting, tapi tak ramailah yang nak mempelajarinya. Pengajian akidah ni. Tapi tak apalah. Tak ramai pun kita tetap juga menyampaikan kerana tugas kita untuk menyampaikan ilmu agama. Memang menyampaikan ilmu agama ini banyak cabaran-cabarannya. Kadang-kadang tidak digemari oleh orang untuk mempelajari ilmu akidah ini. Dia kata boring lah ustaz, bosanlah belajar akidah ni. Padahal penting, sangat-sangat penting belajar ilmu akidah ni. Kadang-kadang dia bagi alasan susahlah belajar ilmu akidah ni. Yang senangnya tengok TV, tuan-tuan. Tidur senang. Belajar ni memanglah ilmu semakin susah, semakin banyak kelebihannya. Cuma orang kita ni dia tak nak belajar ilmu akidah kan. Bila kita buat kuliah kadang-kadang kita tengok sedih. Tetapi kita nak bersaing dengan golongan-golongan sesat, golongan batiniyah, golongan-golongan mujassimah, musyabihah. Mereka itu begitu kuat. Ada penyokongnya, dibantu dalam dakwahnya. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah ini lemah. Begitu lemah. Kita mengaku kita ahli sunnah wal jamaah, tetapi lemahnya kita dalam menyebarkan ataupun mengambil pendekatan ataupun meluangkan waktu untuk mengambil ilmu. Para ulama menegaskan bahawa yang dimaksudkan dengan satu golongan yang selamat Al-Firqah An-Najiyah dalam hadis-hadis tersebut adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dengan itulah sahabat baginda Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu taala berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala fi qaulihi taala, Ibnu Abbas berkata ketika mentaksirkan firman Allah Subhanahu wa taala pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Maka dia menafsirkan adapun orang-orang yang wajah putih berseri adalah pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan majoriti tadi itu. Sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam muram adalah pengikut bid'ah dan kesesatan. Sesat di dalam akidah, membawa bid'ah di dalam akidah yang tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW, yang mana tidak pernah Rasulullah mengatakan ataupun di dalam hadis mengatakan bahawa Allah itu bertempat, Allah itu berjisim dan sebagainya. Tidak ada. Itulah akidah yang dibawa oleh golongan-golongan mujassimah musyabihah yang mereka itu menjisimkan zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Tetapi ramai orang terpengaruh dengan begitu.
Kerana tidak ada pemantapan akidah ahli sunnah wal jamaah untuk mempelajari ilmu ini. Sedangkan ilmu ini ilmu yang paling tinggi makamnya, paling dahulu untuk kita mempelajarinya. Kita kadang-kadang sibuk mempelajari ilmu tajwid, nak membetulkan bacaan Al-Quran, tetapi akidah kita tinggalkan. Fiqh begitu juga. Kadang-kadang orang sibuk, tetapi tidak sibuk untuk memantapkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan memantapkan akidah ini sangat-sangat dituntut, sangat-sangat untuk kita mengambil berat. Apatah lagi di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini dengan berbagai-bagai fahaman yang muncul, berbagai-bagai ajaran yang telah dicipta yang membawa kepada kesesatan, yang menjadikan umat Islam ini kadang-kadang tidak tahu yang manakah jalan yang sebenar untuk dia mengikutinya. Inilah yang bahayanya pada akhir zaman ini, di saat umat Islam tidak memantapkan akidah yang sebenar-benarnya dengan mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, dan untuk mengetahui bahawa dia benar-benar ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak belajar ilmu ni tuan-tuan, inilah yang ditakuti. Yang mereka itu terpengaruh dengan slogan yang dilaung-laungkan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga akan meninggalkan ajaran daripada para ulama. Betul perkataan itu, tetapi Sayyidina Ali karamallahi wajhah mengatakan kalimatul haqqi yuriduhu bil batil. Perkataan yang benar tetapi yang dimaksudkan adalah batil. Begitu juga kita melihat apabila kita tidak mendalami ilmu akidah ini, maka akan masuklah suntikan-suntikan, jarum-jarum yang mengajar umat Islam kepada akidah yang batil. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan la tusihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang melainkan setelah dia mengenal Tuhan yang berhak disembah. Cara mengenalnya ialah dengan mempelajari ilmu ini. Tetapi ilmu ini tidak dipelajari oleh ramai orang. Tidak diambil berat oleh orang ramai. Dia suka kepada ajaran yang mudah-mudah, yang tidak memberi umat Islam untuk beramal soleh dan sebagainya. Ini yang sangat bahaya. Baik. Maka dengan itu pernyataan Ibnu Abbas ini mengisyaratkan bahawa ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang selamat di akhirat nanti. Kita nak golongan yang selamat di akhirat nanti. Bukannya wajah yang hitam, wajah yang berseri nanti. Sedangkan aliran-aliran ahli bid'ah akan menjadi golongan yang tidak selamat. Dengan kehadiran mereka dengan wajah yang hitam muram di akhirat nanti. Allahu Rabbi. Ini yang kita takut. Selanjutnya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi berkata, fa'ammal firqatus salisatul wasam'una fahiya ahlus sunnati wal jama'ati min fariqatir ra'yi wal hadisi duna man yashtari lahwal hadisi wa fuqaha. Hazaini al-fariqaini wa qurrahuhum wa muhaddisuhum wa mutaqallimu ahli al-hadis minhum kulluhum muttafiquna ala maqalatin wahidah wa laysa bainahum fi makhtalafu fihi minha tadlilu wa la tafsiqun wa hum firqatul najiyah. Adapun golongan ke-73 adalah ahli sunnah wal jamaah, terdiri dari dua kelompok, al-ra'i dan ahli hadis. Bukan orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Para fuqaha, ahli qiraat, ahli hadis dan para
orang yang mentafsirkan, ahli hadis dari kedua kelompok tersebut, semuanya sepakat pada satu pendapat dalam akidah. Di antara mereka tidak ada perbezaan yang membawa pada sikap saling menyesatkan, memfasikkan. Hanya mereka golongan yang selamat. Inilah golongan yang selamat. Lebih tegas lagi, Al-Imam Al-Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, yang menyandang gelaran lisan Al-Alawin, juru bicara pada keturunan Nabi SAW daripada marga Alawi. Dia mengatakan, wa'alaika bitahsini mu'taqida wa islahiti wa taqwimihi ala minhahil firqatil najiyah wa hiyal ma'rufatu min baini sairil firaqil islamiyati bi ahli sunnati wal jamaah wa humu mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Kamu harus memperbaiki dan meluruskan akidahmu sesuai dengan jalan yang dilalui oleh golongan Islaman, iaitu Al-Firqah Al-Najiyah, iaitu golongan yang dikenal di antara semua aliran-aliran Islam dengan nama Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya mereka yang berpegang teguh dengan ajaran yang dipegang teguh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kadang-kadang orang tak boleh nak membezakan, malah di kalangan golongan agamawan yang tidak memantapkan akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak boleh membezakan yang mana ahli sunnah wal jamaah, yang mana ahli bid'ah yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat membezakan yang mana satu. Ingat, kemungkaran yang begitu besar, iaitu kemungkaran kepada akidah. Beberapa uraian yang telah disebutkan tadi menyimpulkan bahawa Al-Firqah An-Najiyah golongan yang selamat. Dari sekian golongan yang ada dalam Islam adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka adalah golongan yang berpegang teguh dengan ajaran yang dipegang teguh oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat. Baik. Itulah dia bagaimana lahirnya nama Ahlussunnah wal Jamaah ini. Baik, sedikit. Siapakah dia Ahlussunnah wal Jamaah? Kena tahu. Jangan sebut saja Ahlussunnah wal Jamaah, aku ni, kami ni Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak mengetahui siapa yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum ini telah kita jelaskan bahawa Al-Firqah An-Najiyah dari sekian banyak aliran yang ada adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah Ahlussunnah wal Jamaah? Dari sekian banyak aliran yang ada dalam Islam, banyak aliran dalam Islam, perdebatan dalam menentukan siapa Ahlussunnah wal Jamaah dari sekian aliran umat Islam yang ada tidak melibatkan semua aliran dalam Islam, sebab banyak aliran. Kerana tidak semua aliran dalam Islam mengklaim dan menamakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah, dia klaim dia Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan Wahabi juga klaim dia Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang mana satu? Apakah mereka itu tergolong di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah? Ini kena faham. Dari sekian banyak aliran yang ada dalam Islam, hanya dua golongan yang mengatakan bahawa mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, majoriti umat Islam yang pengikut mazhab Asy'ari dan Al-Maturidi. Kedua, kelompok minoriti yang mengikut pemikiran Syekh Ibn Taymiyah Al-Harani yang dikenali dengan nama Wahabi. Dan mereka menisbahkan nama mereka kepada Salafi, sebenarnya tetap juga Wahabi. Kedua aliran inilah yang selama ini melakukan pertarungan ideologi dalam memperebutkan nama Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja dalam perdebatan keilmuan, kemenangan selalu dimenangkan oleh kelompok pertama, iaitu mazhab Asy'ari dan Maturidi. Banyak dalam sejarah-sejarah. Sehingga istilah Ahlussunnah wal Jamaah identiti dengan mazhab Asy'ari dan Al-Maturidi. Itulah dia. Apabila sebagaimana yang disebutkan
apabila diitlakkan, dinisbahkan ataupun dinamakan ahli sunnah wal jamaah itu, maka itulah dia orang yang mengikut golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah dia, sebagaimana Imam Al-Hafiz Muqtada Az-Zabidi mengatakan di dalam kitabnya Ittifa' as-Sadah Mutlaqin idza utliqal al-sunnati wal jama'ati wal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itulah dia ahli sunnah wal jamaah. Tapi seandainya seseorang itu menolak ini, maka kita lihat pula daripada penyampaiannya itu dengan mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu bertangan tetapi tangan tak sama macam tangan manusia. Itu jelas akidah yang batil. Maka jangan kita ikut. Ini banyak di kalangan mereka begitu, di kalangan mereka yang diberi ilmu oleh Allah SWT, tetapi mereka itu menyesatkan umat Islam dan sebagainya. Kaum muslimin dari berbagai aliran yang ada menganggap mazhab Asy'ari dan Al-Maturidi sebagai representasi, iaitu yang menjadi wakil Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zabidi. Di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa Ahlussunnah wal Jamaah ada titi dengan mazhab Asy'ari dan Al-Maturidi? Jawabnya, kerana nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta jejak para ulama salaf yang salih dari generasi sahabat dan tabi'in membuktikan kebenaran ajaran Al-Asy'ari dan Maturidi. Telah terbukti. Itu sebab Al-Imam As-Said Abdullah Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala berkata, wa anta idza nazarta bifahmin mustaqimin an qalbin salimin fi nususil kitabi was sunnatil mutadamminahu li'ulumil iman wa talatas siyarat salafi salihil minas sahabati wa tabi'in wa alimta wa tahaqqatta antal haqqa ma'al firqatil mausumatil bil asy'ariyah nisbatan ila Syekhi Abi Hasan al-Asy'ari faqad rattaba qawaida aqidah alil haqq wa haral adillataha wa hiya aqidatul lati ajma'a 'alaiha as-sahabatu wa man ba'dahum min khiyarit tabi'in wa hiya aqidatu ahlil haqqi min ahli kulli zamanin wa makan wa hiya aqidatul jumlati ahli tasawufi fi kama haka zalikal Abu Qasim al-Qushayri fi awal risalatih wa hiya bihamdillahi aqidatuna wa aqidatahu aslafina min ladun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yauminal hadha wal maturidiyatu kal asy'aratiyati fi jami'il ma taqaddam. Anda apabila melihat dengan pemahaman yang lurus dan hati yang bersih terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang mengandungi ilmu-ilmu keimanan, dan anda menelaah biografi kaum salaf yang soleh dari generasi sahabat dan tabi'in, maka anda pasti mengetahui dan membuktikan bahawa kebenaran bersama golongan yang disebut dengan Asy'ariyah nisbah kepada Syekh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau telah menyusun kaedah-kaedah akidah Ahlul Haq, iaitu pengikut kebenaran, dan menulis dalil-dalilnya. Akidah tersebut adalah akidah yang disepakati oleh para sahabat dan generasi sesudahnya dari kaum terbaik tabi'in. Akidah tersebut akidah Ahlul Haq dalam setiap waktu dan tempat. Juga akidah majoriti ahli tasawuf sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Qasim al-Qushayri di bahagian awal risalahnya.
Juga dengan memuji kepada Allah akidah kami dan akidah para pendahulu kami Rasulullah SAW hingga hari ini. Sedangkan golongan Maturidiyah sama dengan Asy'ariyah dalam semua hal yang telah disebutkan. Jadi kutipan daripada Al-Imam Al-Haddad ini menyimpulkan bahawa pemahaman yang objektif dari hati yang bersih terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta jejak generasi salaf yang soleh akan menghantarkan pada pengetahuan dan keyakinan bahawa mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi merupakan representasi menjadi representatif kepada Ahlussunnah wal Jamaah dan pengikut kebenaran sepanjang masa. Demikian ini sebagaimana kita akan kita kupas pada bahagian-bahagian yang akan datang dengan membincangkan dalil-dalil Ahlussunnah wal Jamaah. Ada dalil-dalilnya, begitu banyak dalil-dalilnya disebut aliran jamaah itu kenapa dan sebagainya, mengikut ijma' ulama dan memelihara kebersamaan dan kerukunan dan sebagainya. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mengikut jalan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar-benarnya, iaitu mengikut jalan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mudah-mudahan dengan sedikit kupasan yang kita sampaikan pada pagi ini akan menyelamatkan akidah kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk memantapkan akidah kita dengan sebenar-benarnya, dengan kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu yang begitu berharga, ilmu yang begitu tinggi martabatnya, ilmu yang patut didahulukan. Inilah yang perlu kita mengambil jalan yang selamat. Jadi cukup sekadar itu. Mohon ampun, mohon maaf daripada saya. Kita tutup dengan doa agar Allah mempermudahkan segala urusan kita dan memberi petunjuk kepada kita dalam urusan agama kita, dan memberi kepada kita jalan untuk keluar daripada sebarang permasalahan dan kesulitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rasyada. Yasir umurana ya Allah, Rabbi yasir wa la tu'asir fa inna tasiru kulli asirin alaika yasir. Allahumma tammim bil khair, Allahumma tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqabbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina faqdi hawaijana ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup dengan salam, mohon yang menonton pada pagi ini mohon like dan share sebanyak-banyaknya video ini. Mudah-mudahan apabila kita share dengan kaum kerabat kita, dengan grup-grup kita ataupun kawan-kawan kita yang menyebabkan ilmu ini tersebar, dan manakan tahu itu menjadikan ganjaran amal kita yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, kerana turut membantu agama Allah SWT untuk menyebarkan ilmu. Hadza wabillah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.